Masa aku tengok atas. Lepas tu tiba-tiba aku nampak macam ada benda tergantung. Kain putih tergantung. Tapi hai, Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Hai kepada sesiapa yang tak kenal aku. Hai, nama aku Nurin Umairah. And kepada sesiapa yang dah kenal aku and klik video ni, thank you, korang memang terbaik. Okay, untuk video kali ni, macam yang korang baca dekat tajuk, aku nak bercerita. Okay, ini adalah video pertama aku yang aku bercerita. And cerita kali ni, aku nak cerita kisah seram aku. Okay, aku cakap awal-awal. Mungkin cerita-cerita yang aku nak cerita ni, ada yang antara korang macam, pada korang macam tak apa seram, tapi pada aku seram. Cerita aku, pengalaman seram aku ni, dia campur-campur. Dia ada yang cerita yang seram ke arah mistik, and ada yang dia seram tapi dia ke arah, aku pun tak pasti, tapi aku rasa bukan mistik. Macam tu. Tapi dia seram. Tak semestinya cerita seram tu cerita hantu kan. Jadi cerita pertama yang aku nak cerita adalah cerita pengalaman seram aku masa dekat rumah. Okey, cerita dia macam ni tau. Okey, satu hari masa ni aku tinggal dekat rumah dengan mak aku je. Aku dengan mak aku berdua. Okey, family aku ada 4 orang. Ayah aku, abang aku, mak aku and aku. Masa ni aku dekat rumah dengan mak aku je. So aku dengan mak aku berdua je lah. Abang aku dengan ayah aku tak dekat rumah masa ni. Masa benda ni jadi, abang aku dengan ayah aku pergi rumah makcik aku. Pergi rumah makcik aku daripada petang sampai malam lah. Malam tu diorang nak balik. Tapi masa jadi ni awal lagi tau. Dalam pukul 8.30 ke pukul 9 macam tu. So memang awal lagi lah kan. So memang bapa aku dengan abang aku belum nak balik lah. Diorang mungkin nak balik daripada rumah makcik aku, mungkin akan balik. Biasanya diorang akan balik dalam pukul 12 ke 11 macam tu lah. Memang dah malam-malam. So masa ni memang awal lagi lah kan. So nak dijadikan cerita. Banyak betul so aku ni. Nak dijadikan cerita. Masa malam tu, aku dengan mak aku nak makan tau. Nak makan malam macam biasa. Mak aku dekat dapur. Mak aku dia tengah panas-panaskan lauk lah kan. Sebab nak makan malam. So macam panas-panaskan lauk. Masa tu dapur aku dengan ruang tamu jauh tau. Lepas tu mak aku pergi panaskan lauk je kat dapur seorang-seorang. Aku pun tak pergi teman. Tak tahu kenapa. Tapi masa tu sebab ada cerita kat TV. Lepas tu aku macam duduk depan TV je kan. Lepas tu masa aku tengah tengok TV tu, tiba-tiba mak aku panggil-panggil. Aku macam panggil-panggil aku. Ya kan mak aku panggil tu nak suruh makan ataupun nak suruh angkat makanan, nak pergi makan kat tu kan, orang tamu ke apa macam tu kan, depan TV ke macam tu. Lepas tu aku macam ya kejap macam tu kan. Macam biasalah kan kita, mak kita panggil kita kan jawab macam tu kan. Ya kejap macam tu. Lepas tu aku tak expect apalah mak aku panggil kan. Tiba-tiba mak aku macam panggil, betul-betul panggil. Dek, cepatlah makan lah macam tu. Aku macam, kenapa macam nak macam mana sangat kan. Rupanya masa tu mak aku dekat dapur tu, mak aku dah dengar something. Rumah aku dia bahagian dapur batu tau. Bahagian atas, aku duduk rumah kayu. Jadinya bahagian atas ni memang kayu lah kan semua. Bahagian dapur dengan bahagian bilik kayu, bilik atas. So bahagian dapur dengan bahagian bilik tu memang dekat dah kan. So nak dijadikan ceritanya, masa mak aku tengah panas-panaskan lauk tu, yang aku duduk kat luar kat ruang tamu tengok TV tu, mak aku terdengar ada orang ketuk-ketuk kayu, ketuk-ketuk dinding daripada luar. Kuat gila. Memang kuat gila. Masa tu mula-mula masa mak aku panggil tu, mak aku dah dengar. Jadinya mak aku macam cuak kan. Dah lah abang aku dengan ayah aku tak ada. Asal ada ketuk-ketuk kan. Macam seram lah. Dia ketuk-ketuk, dia kuat gila. Masa tu aku tak dengar lagi. Aku macam stick kat luar TV. Masa tu aku buka kuat gila. Ni aku ingat Lepas tu
Masa mak aku panggil-panggil tu, kan ada yang aku cakap tadi kan, tiba-tiba mak aku macam panggil, betul-betul panggil tu kan, macam betul-betul lah cakap kuat-kuat. Macam jerit lah kuat-kuat dekat aku, panggil aku tu. Sebenarnya masa mak aku jerit kuat-kuat tu, mak aku macam saja je biar macam benda tu senyap kejap ke macam tu kan. Masa tu benda tu tak senyap lagi. Mak aku naik tangga nak pergi panggil aku lah kan, nak pergi cakap dengan aku ni, ada benda ketuk-ketuk. Masa mak aku nak lalu dekat bahagian yang ada orang ketuk-ketuk tu, kan nak kena lalu sebab nak pergi ruang tamu kan. Masa mak aku lalu kat situ, bunyi tu berhenti kejap. Lepas tu bila mak aku dah sampai kat ruang tamu, mak aku terus bisik lah kan kat aku, ada bunyi ketuk-ketuk. Lepas tu mak aku suruh senyap kan, suruh slowkan TV apa semua. Lepas tu aku pun dengar, betul ada bunyi ketuk-ketuk. Kuat gila. Dia punya kuat tu, ya Allah weh, seram gila. Dalam otak aku ni dah fikir macam-macam dah. Memang, tak tahu lah, memang takut gila masa tu. Memang kuat gila dia punya bunyi-bunyi tu. Dia macam mana Sekejap aku tunjuk belakang ni pun kayu juga. Okay, bunyi dia macam ni kuatnya. Macam tu, memang kuat gila. Banyak kali, lama tau dia ketuk tu. Bunyi dia lama gila. Dalam 3 minit macam tu, lebih kurang lah. Campur dengan yang mak aku masuk kat dapur semua tu kan. Lepas tu masa dua-dua dah gelabah kan. Aku dah gigi gila masa tu. Aku memang seram gila. Memang dah takut gila. Lepas tu mak aku ambil telefon. Mak aku terus call pakcik aku. Sebab pakcik aku ada yang duduk dekat je kat sini, kat rumah nenek aku. Dia macam dekat je lah daripada sini. Memang tak sampai seminit pun, nak sampai seminit. Dalam seminit macam tu lah sampai sini. Memang mak aku terus call lah kan pakcik aku. Tapi tak silap aku masa tu bulan puasa. So malam memang pergi tarawih semua kan. So masa ni macam harapkan masa tu pakcik aku tak pergi tarawih je. Yelah kalau tak, mestilah nanti pakcik aku tak datang kan. Lepas tu masa tu try call pakcik aku yang seorang ni. Kat rumah nenek aku tu ada 2 orang pakcik aku. So mak aku try call yang seorang ni. Lepas tu try call dah 2-3 kali tak dapat weh. Lepas tu kita orang cakap lah, mungkin dia kot Cik Anu pergi tarawih. Lepas tu kita orang pun macam, lepas tu try lah call lagi seorang pakcik aku. Lepas tu dah try call 2 kali macam tu lah. Lepas tu dapat. Lepas tu cakap lah kan, ada bunyi-bunyi kat rumah, ada ketuk-ketuk. Lepas tu dia datang. Lepas tu dia dah datang. Tak lama lepas tu dia terus datang. Ya Allah weh, masa tu memang lega gila bila pakcik aku dah datang. Yelah at least kan, kalau macam ada orang jahat ke, niat tak baik ke, mesti dia macam, kalau ada orang lelaki datang, mesti dia macam takut sikit kan nak buat apa-apa. Kita pun rasa selamat sikit lah. Lepas tu, sebab kalau nak call abang aku dengan ayah aku yang dekat rumah makcik aku tu, tak rasa bapak aku boleh sampai rumah awal. Balik daripada rumah makcik aku tu ambil masa dalam setengah jam. So takkan kita nak tunggu setengah jam tu kan, apa-apa boleh jadi. Jadinya kita orang decide untuk call pakcik aku yang dekat je kat sini. Lepas tu dah lepas pakcik aku tu datang. Lepas tu dah, kita orang dah, pakcik aku dah tengok-tengok dah. Macam dah suluh-suluh semua. Tapi tak ada apa-apa weh. Serius tak ada apa-apa. Memang macam tak ada nampak orang ke apalah. Tapi maybe mungkin boleh jadi juga dia nampak pakcik aku tu datang, dia terus lari ke apa ke, kita tak tahu kan. Tapi dalam otak aku memang tu orang. Aku tak rasa pun benda tu ada kaitan dengan mistik ke. Sebab lepas pakcik aku tu datang, aku tu tahu pakcik aku dengan mak aku duduk kat dapur, tengah macam cakap-cakap lah kan. Yelah pasal ketuk-ketuk ni kan. Lepas tu masa tu aku macam, aku tak puas hati lagi tau. Sebab aku tak tahu apa benda sih yang bunyi-bunyi kan. Keseram. Kot besok lusa bunyi lagi kan. Lepas tu aku pergi naik atas kat bahagian rumah kayu tu kan. Bahagian rumah kayu ni lah. Aku naik atas. Lepas tu aku pergi kat bahagian ruang tamu. Bahagian ruang tamu tu lepas tu aku pergi dekat tepi sikit dinding. Sebab aku macam nak try dengar-dengar kan. Kot ada dengar apa-apa. Aku dah jalan sampai kat ruang tamu tu. Lepas tu aku senyap. Aku tunggu je. Lepas tu aku terdengar ada orang macam jalan-jalan dekat atas rumput kering. Bukan rumput, daun kering. Lepas tu aku macam, ya Allah weh, bunyi dia memang kuat gila. Memang aku rasa memang orang. Lepas tu aku teruslah turun. Aku cakap dengan pakcik aku, dengan mak aku, macam ada bunyi orang jalan-jalan. Lepas tu pakcik aku terus hulur lah kan dekat bahagian aku cakap macam ada orang jalan-jalan tu. Tapi tak ada. Aku rasa orangnya mungkin dah lari ke macam tu lah. Aku cerita ni pun meremang weh.
Sebab ketuk-ketuk tu kat depan ni je. Aku duduk kat bilik ni. Dia dekat bilik abang aku bunyi ketuk-ketuk tu. Tapi tak apalah, macam tak kisah pun nak cerita benda ni. Malam-malam macam ni memanglah macam seram kan. Tapi benda ni dah lama dah jadi. Masa tu dalam 2018 macam tu kot. So memang dah lama lah benda ni jadi. Cuma benda ni benda yang memang takkan aku lupa sampai bila-bila. Sebab seram gila. Korang, ya Allah, korang bayang lah weh dengar bunyi ketuk-ketuk dari luar. Lepas tu tak ada orang lelaki kat rumah. Cuma kau dengan mak kau je. Macam weh seram lah weh, macam tu. So tak lama lepas daripada tu, pakcik aku pun tunggu je sampai abang aku dengan ayah aku balik. Lepas tu bila abang aku dengan ayah aku dah balik, barulah pakcik aku balik. So lepas abang aku dengan ayah aku balik tu macam dah lega lah. Macam alhamdulillah lah. Lepas tu besok-besoknya pun dah tak ada apa-apa dah. Okay, sekarang kita pergi ke cerita kedua. Okay, cerita yang kedua ni jadi masa dekat sekolah. Yes, masa dekat sekolah aku. Okay, cerita ni aku cakap awal-awal. Mungkin ada antara korang yang akan macam cakap cerita ni tak seram. Pada aku benda ni dia agak seram untuk aku. Sebab aku jarang lah ada benda-benda macam ni kan jadi dalam hidup aku. Aku adalah batch SPM pertama yang terpaksa lalui fasa COVID ni, PKP ni kan, masa nak SPM. Okay, kita orang batch pertama lah yang rasa benda ni. Masa tahun lepas lah kan, batch tahun 2020. Masa tu kita orang baru naik sekolah lepas PKP tau. Kan masa awal-awal PKP tu kan memang teruk kan. Kan kita lockdown sampai berapa minggu kan. Jadinya memang sekolah tu kosong lah sepanjang panjang PKP tu kan. So memang aku rasa benda-benda yang kat alam lain ni nak duduk dekat situ tu, nak duduk kat sekolah tu memang logik lah kan. Even rumah kita pun dah tak duduk 3 hari pun dah ada benda lain duduk. Lagilah sekolah tu dah besar. Lepas tu lama pula kan kita tinggal. So nak dijadikan cerita, itu bukan benda yang kita nak cerita. Kita straight to the point. Okay. Okay, cerita dia mulanya macam ni. Masa kita orang naik sekolah, minggu first tu, masa tu memang batch SPM je yang sekolah. Jadinya sekolah aku ni macam sekolah kecil je. And pelajar dekat sekolah ni pun tak ramai. So batch kita orang, batch SPM ni cuma ada dalam 50 lebih orang je. Batch SPM cuma ada 50 lebih orang je So memang kelas kita orang guna memang 2 kelas sahaja. Sebesar-besar sekolah tu kita orang guna 2 kelas sahaja. Jadinya memang kelas-kelas lain tu memang kosong lah kan. Okay, nak dijadikan cerita dia. Okay, bangunan yang kita orang belajar ni ada 4 tingkat. Kita orang duduk dekat tingkat yang ketiga. So daripada sini nampaklah yang tingkat keempat ni adalah kosong. Sebab tingkat kedua adalah barisan macam pejabat-pejabat, tanda semua. So memang cikgu-cikgu dekat bawah lah kan. Jadinya aras tu memang ada orang. So aras ketiga pun ada orang. Tapi cuma 2 kelas je yang kita orang guna. So ada baki lagi dalam aras tu. Mungkin ada baki lagi dalam 2 kelas 3 kelas 2 ke 3 kelas macam tu lah. 3 kelas. Bahagian yang tangga belah kanan ada 2 kelas kosong. And kita orang duduk dekat 1 kelas and 1 kelas lagi 2 kelas. And ada lagi 1 kelas dekat ujung yang kosong. Okay, nak dijadikan cerita lagi. Masa seminggu kita orang naik sekolah tu, seminggu pertama tu naik sekolah, memang daripada hari first sampailah yang hari last kita orang seminggu kat sekolah tu, memang ramai yang cakap. Member aku semua ada cakap memang kita orang semua ada cerita. Yang member sana ada nampak benda kat atas, yang member sini pula nampak ada benda dekat. Semua kebanyakannya memang nampak benda dekat aras 4. Sebab aras 4 je sekarang ni yang kosong. Dah lah dia tingkat paling atas. Lepas tu kita guna sampai tingkat 3 je. So siapa yang nak tingkat 4 kan? So memang ramai lah yang kata ada nampak tu, nampak ni. Tapi kita orang, batch kita orang ni ada beberapa member aku yang terpaksa lah kan nak naik atas. Sebab sebelum PKP kita orang punya kelas dekat tingkat 4. So bila kita orang naik sekolah,
kita orang punya kelas terpaksa pergi dekat tingkat 3. Terpaksa pindah kat tingkat 3. Jadinya memang barang-barang kelas banyak lah dekat tingkat 4 kan. So ada je lah member aku yang terpaksa naik tingkat 4 untuk ambil-ambil barang. So daripada situ banyak lah kawan-kawan aku cerita itu. Okay, so jadinya lepas daripada yang aku dengar member aku cerita-cerita tu, sebenarnya aku pun ada kebanyakan member aku memang ada macam rasa-rasa jugalah, macam rasa tak sedar hati, rasa macam merinding tiba-tiba kan. Sebenarnya memang ada rasa juga benda tu, aku pun ada rasa. Walaupun kita duduk kat tingkat 3, tapi macam mana pun tingkat 3 tu memang sebelum ni kosong kan. Tiba-tiba kita orang masuk. Jadinya macam benda tu masih ada lah kat tingkat 3 tu. Cuma macam tak ada sangat lah yang nampak kat tingkat 3. Kebanyakannya memang nampak kat tingkat 4. So nak dijadikan cerita masa ni, kan tadi aku cakap kan kita orang guna 2 kelas. 2 kelas sahaja, tapi dekat bahagian belah kanan ada 2 lagi kelas kosong. And dekat bahagian kiri pula ada lagi 1 kelas kosong sebelum tangga, sebelum turun tangga. So masa tu memang kelas yang kan 2, kelas yang 1 sebelum turun tangga tu memang aku dengan member rapat aku memang kita orang selalu lepak kat situ lah. Macam kalau kita orang makan, rehat nak makan ke, kita orang biasa makan kat situ. Kalau yelah sebab kan tengah COVID ni kan, so macam kan tak ada makan kat kantin apa semua. Jadi kita orang makan kat kelas kosong sebelah. So masa ni kita orang masa ni kita orang tengah hafal-hafal hadis silap. Tengah hafal-hafal hadis. Lepas tu kita orang masa tu macam dah otak dah jam lah kan, nak apa-apa hadis semua. Lepas tu kita orang stop jap. Bila kita orang stop tu, kita orang dah cerita-cerita, buah-buah, borak-borak. Lepas tu kita orang main ni. Kita orang duduk dalam kumpulan lah, bulatan. Dah ada dalam member aku dalam 5 ke 6 orang macam tu. Kita orang main pusing-pusing botol and main through order. Main through order. Lepas tu masa tu kita orang main lah macam biasa, tunjuk kat sana, tunjuk kat sini. Tapi nak dijadikan cerita, dekat bahagian sebelah aku kosong tau. Member aku yang sebelah ni dekat bahagian depan situ. Maksudnya yang sebelah aku ni kosong. Member aku duduk depan sikit daripada situ. Maksudnya sebelah aku memang kosong lah kan. Tak ada orang member aku sebelah sini yang macam tu. Di sini kosong. Lepas tu nak dijadikan cerita, kita orang pusing botol tu. Ada sekali ni kita orang pusing botol tu. Botol tu tunjuk dekat arah sebelah aku yang kosong tu. Lepas tu masa tu sebenarnya sebelum daripada tu pun, masa kita orang borak-borak, sebelum tu nak dijadikan cerita, memang aku dah rasa lain. Aku rasa macam lain macam lah. Macam tak sedar hati. Lepas tu aku cakap dengan member aku, sebelum aku masuk lagi dalam cerita ni, aku ada 2 orang member yang orang kata tu macam ada keistimewaan sikit lah. Dia orang ni macam boleh rasa, dia orang boleh nampak, ada kelebihan sikit lah 2 orang ni. So nak dijadikan cerita, masa kita orang main pusing-pusing botol tu, tiba-tiba botol tu tunjuk dekat arah sebelah aku yang kosong tu, bahagian kosong tu, bahagian yang tak ada orang. Lepas tu aku pun, kita orang macam tak ada apa-apa kan. Tapi masa tu memang kita orang tengah cerita-cerita pasal cerita hantu. Yelah sebab kan minggu sebelumnya tu kalau member semua dah ada cerita kan pasal benda-benda kat atas kan, kat arah sempat. Jadinya kita orang tengah cerita-cerita hantu lah. Tak tahulah, agaknya memanggil lah agaknya. Kita orang main pusing-pusing botol, dia tu tunjuk kat sebelah aku, bahagian kosong. Lepas tu tak lama kita orang main lah. Kita orang macam okey, tak ada apa-apa kan. Kita orang pusing sekali botol tu. Lepas tu dia pergi lagi dekat bahagian sebelah aku. Lepas tu kita orang member dah cek pasal lah, ayuk gitu kan. Lagi member aku yang 2 ni, dia orang memang dah tak takut dah sebab dia orang dah biasa kan. Dia kena kacau semua, so memang dah biasa lah. Memang tak kisah kan. Lepas tu dia orang dah ayuk. Kita dah seram lah, apa hal siap. Lepas tu main lah lagi sekali kan, pusing lagi. Kali ketiga dia pergi situ juga weh. Lepas tu kita masing-masing dah cuak. Lepas tu tiba-tiba member aku yang seorang ni, yang aku cakap yang 2 orang tu kan, yang seorang ni tiba-tiba dia cakap macam ni. Contohlah aku bagi nama, yang satu Maimunah, yang satu Jamilah. Yang satu contoh lah, yang satu Maimunah. Maimunah cakap macam ni. Weh Jamilah, kau nampak tak? Lepas tu Maimunah cakap, aku nampak kerusi. Nak tahu tak sebab apa? Yang si Jamilah tadi cakap, aku nampak meja bergerak. Yang si Maimunah cakap, aku nampak kerusi tu ditarik. Aku macam, apa doh? Yang penting dia orang memang terus cakap lah macam, weh kau nampak tak? Macam tu. Memang maksudnya memang betul lah kan. Takkan dia nak tipu pula. Tapi memang betul.
Sebab memang rasa kat dalam kelas tu memang memang seram lah sebenarnya. Cuma kita orang ni macam degil sikit, lepak je situ. Padahal kelas tu kosong. Yang kita orang guna kelas yang 2 sebelah tu. Kelas tu memang kosong pun, tapi kita orang main masuk je, lepak kat situ. So memang memang menempah lah ya. Tapi itu je cerita yang dekat sekolah ni. Okay. Kita pergi kepada cerita yang ketiga. Okay, cerita ni jadi masa tu dalam 2019 macam tu kot. Aku dah tak ingat dah. Tapi memang dah lama juga. Okay, benda ni jadi masa perjalanan balik daripada rumah makcik aku. Okay, masa ni family aku pergi rumah makcik aku. Kita orang pergi masa tu petang. Kita orang dengan makcik kita orang memang rapat tau. So macam kalau ada apa-apa macam tiba-tiba makcik aku macam buat makan-makan, memang kita orang terus pergi. Petang tu memang terus pergi. Nanti malam kita orang balik. Sebab nak pergi sana tak jauh sangat pun, dalam setengah jam macam tu sampai lah. So walaupun besoknya tu macam ada macam aku sekolah ke apa ke, tapi still pergi je. Sebab malam tu pun kita orang boleh balik kan. So memang pergi je lah biasanya. So kita orang pun pergilah macam biasa, pergi sana. Lepas tu balik pun malam-malam. Kita orang biasa kalau balik pada sana memang balik malam-malam, tengah-tengah malam. Sebab kita orang kalau dah pergi sana memang liat lah nak balik. Sebab best kan, apa, borak-borak apa semua. Lepas tu tak perasan dah malam. Tapi terpaksa juga balik sebab besoknya sekolah, besoknya abang aku kerja macam tu. Jadinya memang terpaksa balik walaupun dah tengah-tengah malam. Biasanya memang kita orang akan balik pukul 12 ke atas lah. Jarang lah dapat pukul 12 ke bawah. Paling-paling pun pukul 12 tepat. Macam tu. Tapi memang biasa 12 ke atas. Okay, masa ni kita orang balik dalam pukul 1, pukul 2 atau pukul 3, aku tak ingat. Tapi yang penting memang dah lewat gila lah masa tu. So nak dijadikan cerita, sepanjang-panjang jalan tu memang sunyi lah kan. Logik lah kan, pukul 12 ke atas memang lah sunyi kan dekat jalan. So masa ni balik je lah macam biasa. Lepas tu biasanya kalau aku dekat dalam kereta, biasanya aku akan tidur tau. Memang masuk kereta, memang aku terus tidur. Biasanya daripada rumah makcik aku tu memang aku tidur lah dalam kereta. Tapi malam tu aku rasa macam tak nak tidur. So aku tengoklah luar kan. Tengok luar walaupun tak ada kereta lalu pun. Tapi aku tengok je kat gelap tu. Kat jalan-jalan tepi tu gelap-gelap aku tengok je. Lepas tu aku tengok atas. Lepas tu tiba-tiba lah kan kita nak tengok gelap-gelap tu. Tiba-tiba kita tak nampak benda yang terang sikit. Benda ni first time jadi kat diri aku. Aku tak pernah nampak, alhamdulillah. Tapi ni sekali ni memang aku tak tahu. Memang aku nampak. Aku tengok atas. Sepanjang jalan tu aku tengok atas. Sekali kan biasanya kalau kita jalan jalan raya, kan jalan raya besar tu kan memang ada, biasanya ada pokok besar-besar tu kan. Dekat tepi jalan, sepanjang jalan tu memang ada pokok besar kan, banyak. Okey, kat jalan ni ada dekat pokok-pokok besar tu. Masa aku tengok atas, lepas tu tiba-tiba aku nampak macam ada benda tergantung. Kain putih tergantung. Tapi ada ni, aku tak nak sebut dah. Ada head. Nak sebut kepala seram. Aku sebut seram. Okey. Tapi dia ada ni head and dia ada hair. Panjang weh. Lepas tu baju dia, baju putih and lusuh gila, koyak-koyak. Weh, masa ni, masa aku ternampak tu, aku tengok je tau. Aku tengok tanpa, aku tak tahu perasaan aku masa tu apa. Tapi aku tengok je. Aku tengok daripada tingkap tepi tu. Aku tengok macam tu. Lepas tu sampailah dekat tingkap yang dekat bahagian bonet belakang tu. Aku tengok je sebenarnya tu. Sampai benda tu hilang daripada penglihatan aku. Tapi benda tu memang jelas gila-gila. Tapi lepas aku nampak tu, aku macam aku duduk diam-diam belakang kan. Lepas tu aku terfikir, apa lah tu? Lepas tu aku macam boleh snuzon dengan diri aku. Aku cakap, oh mungkin ada orang gantung kain kat situ kot. Macam tu. Lepas tu aku cakap, oh okey dah. Yelah tu, kain lah tu kan. Snuzon gila, macam apa? Halah, dia punya snuzon pun. Lepas tu dah balik tu aku diam je lah. Lepas tu dah sampai tidur tu pun semua aku tak ada cakap lah apa-apa. Lepas tu bila besok, hari esok tu,
Besoknya sepanjang-panjang hari tu memang aku fikir pasal benda ni je weh. Aku tak fikir benda lain. Bila aku fikir-fikir balik, benda tu tak logik untuk digantung dekat situ. Tak logik pun untuk ada orang gantung kain kat situ. Memang tak logik. Sebab dia punya pokok tu dia macam, kan pokok tu besar, and dia bukannya bergantung dekat pokok tu pun. Pokok tu just aku bagi tahu sebab dia dekat betul-betul kat bahagian bawah pokok. Macam contoh di pokok, kan pokok tu kan macam ada daun-daun kan. Okay, ni daun-daun dia, dahan dia kat sini. Lepas tu dia dekat sini. Dia macam terapung kat sini. Lepas tu macam benda tu tak logik lah weh kalau untuk orang gantung. Lagipun memang aku nampak dia punya ni, dia punya hair, semua aku nampak. Cicak ni pun. Diam. Aku tengah cerita. Aku tumbuk nanti. Memang aku nampak jelas. Kain dia, baju dia semua aku nampak. So aku macam, bila aku fikir-fikir, ya Allah weh, tu bukan orang gantung. Tu bukan benda yang sengaja digantung. And aku yakin benda tu memang benda lain lah. Kan korang tahu. Aku tak nak sebut sebab sekarang ni dah malam. Aku seram je ni cerita-cerita ni. Dah pukul 12:06. Okay. Lepas daripada benda tu jadi, memang aku tak ada cerita kat family aku. Lepas benda ni dah jadi dalam setahun macam tu, barulah aku ada cerita kat mak ayah aku. Tapi masa ni dah tak rasa apalah, Alhamdulillah. Dah okey dah. Alhamdulillah lah, lepas daripada tu aku dah tak ada nampak lagi. Ya Allah, minta dijauhkan lah daripada benda-benda macam ni. Okey lah, sampai situ je cerita seram aku, pengalaman seram aku sendiri. And terima kasih sebab dah tengok video ni. So thank you for watching, and jangan lupa subscribe, like, turn on notification and share video ni, okay? Bye!